Assalamualaikum. Okey, bersama kembali dengan Cikgu Azlina untuk Sains KSSM tingkatan 4. Okey, hari ini Cikgu akan mengajar tentang jisim dan inersia. Okey, sebelum tu Cikgu nak minta kerjasama kamu untuk like, subscribe dan share video Cikgu ni. Okey, untuk dimanfaatkan bersama. Okey, baik, jom kita tengok kita punya objektif pembelajaran. Okey, kali ini kita punya standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran kita untuk topik jisim dan inersia adalah menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Yang kedua, berkomunikasi tentang kesan inersia dalam kehidupan harian. Okey, yang penting kita nak tengok eksperimen. Okey, hubungan antara jisim dengan inersia ini dapat dikaji dengan menggunakan neraca inersia. Okay, kamu boleh rujuk rajah kat situ. Neraca inersia dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Okey, jom kita perhatikan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. Ingatlah konsep kita jisim. Hubungan antara jisim dengan inersia. Hubungan antara jisim dengan inersia. Kita boleh mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia melalui eksperimen berikut. Mula-mula, apitkan bilah gergaji dengan pengapit G pada kaki meja secara mengufuk dengan ketat. Letakkan seketul plastik dengan jisim 30 gram pada hujung bilah gergaji itu. Kemudian, sesarkan sedikit hujung bilah gergaji dengan plastisin dan lepaskannya supaya berayun secara mengufuk. Catatkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap dengan menggunakan jam randik dan rekodkannya di dalam jadual. Ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 40 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual. Seterusnya, ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 50 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual. Kemudian, ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 60 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual. Akhir sekali, ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 70 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual. Daripada eksperimen ini, kita mendapati bahawa semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersianya. Okey, kita nampak di sini, nampak jisim. Jisim bahagian sini kan, semakin besar jisim satu objek, semakin besar inersianya. Okay, macam nak kait dengan inersia? Inersia kita tak nampak kan, benda yang kita nampak di sini adalah masa untuk ayunan. Okey, huraikan. Okey, daripada eksperimen ni, okey, yang penting cikgu nak tunjukkan kat sini. Okey, tujuan kita mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. Okey, pernyataan masalah kita adalah, adakah jisim objek mempengaruhi inersia objek tersebut? Okey, hipotesis dinyatakan semakin besar jisim suatu objek, semakin besar inersia objek itu. Okey, diingatkan di sini, untuk hipotesis kamu tidak boleh kata mempengaruhi. Kata persoalan tadi kan, adakah jisim mempengaruhi inersia? Kita tak boleh jawab jisim mempengaruhi inersia. Okey, tak boleh. Hipotesis kita kena nyatakan dengan jelas perbandingannya.
So, kena bagi tahu dia bertambah atau berkurang. So, di sini kita nampak semakin besar jisim, semakin besar inersia. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jisim plastisin. Pemboleh ubah yang bergerak balas adalah tempoh ayunan yang kita ukurkan masa dengan jam randik tu. Dimalarkan panjang bilah gergaji yang berayun dan bentuk plastisin. Okey, bahan plastisin, radas, pengapit G, bilah gergaji, lagi penimbang elektronik dan jam randik. Okey, prosedurnya susun radas seperti ditunjukkan dalam rajah 11.29. Okey, dah pasang dengan pengapit G kan, kita letak bilah gergaji, apitkan pada pengapit G. Okey, dan di hujung kita punya bilah gergaji kita letak plastisin yang berbeza pemberat tu. Bukan berbeza pemberat, berbeza jisim. Okey, seterusnya letakkan seketul, letakkan seketul plastisin dengan jisim 30 gram pada hujung bilah gergaji itu. Sesarkan sedikit hujung bilah gergaji dengan plastisin itu dan lepaskannya supaya berayun secara mengufuk seperti rajah 11.29. Okey, macam video tadi. Catatkan masa. Okey, ambil masa. Okey, yang diambil untuk 10 ayunan lengkap menggunakan jam randik dan rekodkan di dalam jadual. Tentukan tempoh iaitu T untuk satu ayunan lengkap. Ulang langkah 3 hingga 6 menggunakan plastisin berjisim 40 gram, 50 gram, 60 gram dan 70 gram. Okey, keputusan yang kita perlu tulis dari segi jisim plastisin, kita kena catat masa yang kita ambil tadi untuk 10 ayunan, catat semuanya. Kemudian yang ni kita kira. Okey, kita kira masa untuk 10 ayunan. Yang ni masa untuk satu ayunan lah, T/10. Okey, berapa masa untuk bagi yang 10 ayunan kan? So, maksudnya masa untuk satu ayunan berapa kita dapat? Kita tengok di sini. Okey, baik, yang ni adalah keputusan eksperimen yang tadi. Okey, nampak jisim plastisin 30. Kemudian tempoh ayunan dia untuk 10 ayunan 4.3. Tempoh ayunan T iaitu 4.3 dibahagikan dengan 10 dapat 0.43. Bagi jisim 40 gram, masa untuk 10 ayunan adalah 4.8 saat. 4.8 saat. Jadi masa untuk T 4.8 bagi 10 iaitu jadi 0.48. Okey, seterusnya jisim bagi 50 gram. Masa untuk 10 ayunan adalah 5.4 saat. Maka masa untuk satu ayunan adalah 5.4 bagi 50 5.4 bagi 10 dapat 0.54. Dan seterusnya jisim plastisin 60 gram, kita dapat masa untuk 10 ayunan adalah 5.8 saat. Dan kita kira masa untuk satu ayunan 5.8 bagi 10 dapat 0.58. Dan seterusnya yang terakhir bagi jisim 70 gram, masa untuk 10 ayunan adalah 6.2 saat. Dan kita kira untuk satu ayunan 6.2 bagi 10 iaitu 0.62. Okey, maka kita perlu plotkan bacaan ni dalam graf. Okey, graf kita paksi Y kita label kita punya T. Okey, tempoh ayunan untuk maksudnya T tu tempoh untuk satu ayunan lah. Masa untuk satu ayunan. Okey, dan paksi X dia adalah jisim plastisin. Kalau daripada jadual, sebenarnya kita boleh kenal pasti pemboleh ubah kita daripada jadual. Okey, di sini biasanya jadual ada dua belah kan, kiri dan kanan. So sama kat sini, yang di sebelah yang paling kiri ni pemboleh ubah dimanipulasikan, jisim plastisin. Yang di sebelah kanan ni pemboleh ubah bergerak balas. Masa untuk 10 ayunan. Okey, tapi kita nak kira bagi graf kita tempoh ayunan. Okey, masa untuk satu ayunan. So yang ni P,
pemboleh ubah bergerak balas. Okey, yang depan ni pemboleh ubah dimanipulasikan. Daripada graf pun kita boleh kenal pasti sebenarnya di paksi X kita di bawah ni, jisim platisi sebenarnya ini adalah PM. Dan di paksi Y, iaitu masa kita ni adalah PB, boleh ubah bergerak balas. Dan bagi eksperimen, bila kita lakukan eksperimen, benda yang kita perhatikan ataupun kita punya pemboleh ubah bergerak balas, pastikan benda yang kita boleh ukur dan kita nampak tu disebut PB nampak tu. PB nampak di sini adalah tempoh ayunan. Okay, kita tak boleh tulis kat sini inersia. Okay, kita walaupun eksperimen kita mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia, kan? Kita punya pemboleh ubah bergerak balas kita boleh kata inersia, tapi itu PB yang tak nampak. PB yang nampak dalam eksperimen yang kita perlu tulis dekat dalam prosedur, dekat dalam graf, dekat dalam jadual, kena ada PB nampak, iaitu bagi eksperimen ni masa ataupun tempoh ayunan. Okey, jadi kita pun plot lah. Okey, lagi satu. Mungkin ada pelajar yang masih lagi kurang cekap untuk kira berapa nilai bagi setiap satu kotak kecil, kan, bagi graf yang diplot. Okey, kita nak tengok macam ni. Contoh yang ni untuk paksi Y ni T, okey, dia buat ada 1, 2, 3, 4. Okey, 5 kotak kecil. Tunjuk cara kira 5 kotak kecil. Okey, nilainya 0.1. So, maka kalau satu kotak kecil sama dengan 0.1 bahagi dengan 5. Okey, so dapat satu kotak nilainya 0.02. So, bermaksud yang pertama, graf yang pertama di sini, kotak yang pertama ni 0.02 lah. Dia naik 0.02. Nampak? 0.04. 0.06, 0.08, 0.1. Satu, lepas tu naik pula kan, 0.02 kan, jadi 0.12 dan seterusnya cara tu. Okey, ikutlah nanti ada soalan dalam periksa, kamu nak kenal pasti nak plot kat mana, macam tu cara kira, senang je. Tengok dia berapa kotak kan, ini ada berapa kotak, bahagi kepada skala yang pertama dia guna tu berapa. Okey, sama untuk yang di bawah ni. Ada 5 kotak kecil. Untuk skala 5 kotak kecil, untuk bagi 5 kotak kecil nilai dia adalah 10. So kita tulis lah. Okey, 5 boxes sama dengan 10. So 1 box equals to 10 divide by 5 kan. 10 bagi 5. So kita dapat 2. Maksudnya satu kotak kecil ni nilainya 2. So 2, 4, 6, 8 dan 10. So betul. Okey. Koordinat apa? Titik yang pertama pada jisim 30 gram. T dia 0.43. Okey, ni cikgu tanda dah. T kat sini. Okey, di sini dah nah. 0.43. Okey, lebih kurang lah sebab kalau ikut kotak yang pertama di sini 0.42. Kotak yang kedua ni 0.44. So lebih kurang di tengah-tengah. Okey, bagi jisim 40 gram, dia punya tempoh adalah 0.48. Okey, ni 40 gram, 0.48. So, daripada 0.4 ni 0.42, 0.44, 0.46, 0.48. Tu, kita dapatlah di situ. Okey, bagi jisim yang ketiga ni 50 gram. Okey, yang ni 50 gram. Dia punya tempoh adalah 0.54. 0.54 ni 0.5, 0.52, 0.54. Okey, itu kita buatlah garis putus-putus. Okay, nampak persilangan. Kita pun buatlah plot tanda pangkah. Okey. Seterusnya bagi 60 gram, bacaan T dia 0.58. So sini 0.8 di sini. Kita buat lagi garis putus-putus. Okey, sini 60 kan. Okey, untuk kamu bina graf, ketuanya kena guna pensel yang tajam dan pembaris betul ada pemadam. Jangan sekali-kali guna pen. Okey, so di sini kita pun tandalah pangkah dekat tempat persilangan. Kemudian last sekali jisim 70 gram. Tempoh dia 0.62.
0.62. Okey, sini 0.62. Okey, kemudian kita nak kena hubungkan lah. Kita kena gariskan sama ada dia lengkung ataupun dia straight line. So kalau kita nampak pattern macam ni, kita nampak dia straight line, dia bukan lengkung. So kalau dia straight line, kena guna pembaris. Kalau dia lengkung, kena guna hands free, tak boleh guna pembaris. So situasi dia berbeza-beza. Yang ni kita guna, ambil pembaris, kita letak pada titik-titik yang maksudnya paling banyak kena dekat garisan kita lah. Okey, so kita dapat macam ni. Okey, cikgu sambung je. Kalau ikut takat ni je kan, takat sini je. Tapi cikgu sambung sampai ke sini. Sebab senang. Nampak garisan terus daripada hujung ke permulaan. Okay, sebab sebenarnya ada kaitan untuk jawapan pada soalan yang ditanya nanti. Okey, perbincangannya berdasarkan graf menyatakan hubungan antara yang pertama jisim plastisin dengan tempoh ayunan. Okey, sebenarnya ni dia mencari perkaitan pun boleh ubah, dimanipulasikan, pun boleh ubah bergerak balas. Semakin apa jisim, semakin apa tempoh ayunan. So ingat balik, dua-dua bertambah kan. Okey, semakin besar jisim, semakin lama tempoh ayunan. Okey, inersia plastisin dengan jisimnya. Okey, nyatakan hubungan inersia dengan jisim. Okey, ni jisim, kita punya pun boleh ubah, dimanipulasikan. Kita balik ni manipulasi, ini gerak balas. Ni PB nampak. Inersia ni PB juga. Pun boleh bergerak balas juga tapi tak nampak. Sebenarnya dia perkaitan hipotesis, macam hipotesis juga kan, tapi PB tak nampak. So semakin contoh semakin besar jisim, semakin apa inersianya? Semakin besar juga kan. Okey, semakin besar jisim plastisin, semakin besar inersianya. Graf di sebelah tu sebagai panduan untuk kita tengok, recall balik. Okey, adakah tempoh ayunan bilah gergaji dipengaruhi oleh daya graviti? Okay, daya graviti ke bawah ada pengaruh tak? Sedangkan dia berayun mengufuk macam tu graviti ke bawah. So sebenarnya dia tidak dipengaruhi. Okey, jelaskan kenapa. Sebab bilah gergaji disesarkan, diayun secara mengufuk. Okey, nyatakan inferen berdasarkan keputusan yang anda peroleh. Plastisin yang berjisim lebih besar, plastisin yang berjisim lebih besar mempunyai inersia yang lebih besar. Jisim besar, kalau PB nampak kita T lah kan, T dia bertambah, jisim bertambah, tempoh bertambah. Tapi bagi kita nak kait balik dengan tajuk eksperimen tadi tentang inersia, so PB kita jisim. Jadi jisim, sebenarnya jisim bertambah, inersia pun bertambah. Okey, berdasarkan graf ramalkan tempoh T sekiranya jisim plastisin yang digunakan ialah 10 gram. Okey, sebab itulah cikgu sambung je garisan sampai ke hujung sini kan. Sebab bila ada soalan macam ni, senanglah kita nak jawab. 10 gram, so kita buat garis putus-putus untuk 10 gram ke atas ni. Kita nampak dia kena kat sini, kita tengoklah. Okey, dia kena kat mana ni? 0.36. Tulislah masa dia. 36. Oh, silap. 0.34 saat. Okey, tulis unit Okey, kesimpulannya hipotesis diterima. Okey, ni ayat kesimpulan lah. Semakin bertambah apa sesuatu objek, semakin bertambah apa objek tersebut. Kaitkan, sebenarnya kita nak kaitkan PM kita dengan PB. Okey, ingat PM bagi ayat dia maksudnya kat depan. Kalau semakin tu, lepas tu barulah apa jadi kat PB tu. Kan kita kena ubah manipulasi tu kan. Kita kena ubah benda yang tadi contohnya jisim, kita ubah dulu. Barulah yang bergerak balas tu berubah kan. So di sini semakin bertambah jisim sesuatu objek, semakin bertambah inersia objek tersebut. Okey, yang ni PB tak nampak. Okey, inersia suatu objek meningkat apabila jisimnya meningkat. Ataupun ayat macam yang di atas ni, okey, ni dia guna
jisim pula kan. Kan inersia dengan jisim. Okey, sama juga dia menggunakan yang ni PB tak nampak. Okey, kita nak tengok pula kesan inersia dalam kehidupan harian. Okey, sains ni seronok sebab sains ni dia sentiasa berkait dengan kehidupan harian kita. Okey, ni contoh. Kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan keras. Hentakan yang laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. So, kita ketuk dia ke bawah macam tu lah. So, kepala tukul tu akan macam rapat ke bawah balik. Okey. Ini macam yang mula-mula tunjuk tadi, payung. Payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Disebabkan inersia, titisan hujan akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti. Maknanya lebih tepat titisan air lah. Titisan air tu terus bergerak walaupun payung tu berhenti kan. Dia bergerak turun daripada payung tu kalau keadaan macam ni. Maka titisan air tadi tu akan jatuh daripada payung. Okey, yang ni dalam kereta. Kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta. Okey, oleh itu kereta dilengkapi dengan beg udara penyandar kepala. Okey, ni penyandar kepala. Depan ni ada beg udara dekat kita punya steering, dengan dashboard ada beg udara. Ada tali pinggang keledar ataupun kita panggil tali pinggang keselamatan. Okey, semua ni nak mengurangkan kesan inersia. Diterangkan di sini pemakaian tali pinggang keselamatan semasa memandu, elakkan pemandu daripada terhumban ke hadapan akibat inersia apabila kenderaan berhenti mendadak. So, kalau kita tak pakai tali pinggang, nanti kepala kita tak akan terhantuk ke hadapan sebab kita akan kekal dalam gerakan ke hadapan. Tu kalau berhenti kalau dilanggar dari belakang, kereta dilanggar daripada belakang. Macam mana pula? So, kita akan kita punya kepala akan terhantuk ke belakang pula. Ke belakang sebab kita dalam hal laju yang malar macam tu kan. Dalam keadaan yang malar, tapi tiba-tiba ada daya lain yang menolak supaya lebih laju. So, kita nak ke keadaan kita yang sebelum tu. Maka, kita akan terhantuk ke belakang. Sebab tu kena ada penyandar supaya tengkuk kita tak patah. Okey, yang ni beg udara lah. Beg udara ni mengembang semasa kemalangan untuk mengelakkan pemandu dan penumpang daripada cedera serius semasa kemalangan. Okey, jarak antara kenderaan. Okey, kita antara kenderaan kat depan dengan kenderaan kat belakang kena jaga sebagai satu langkah keselamatan jika pemandu di hadapan membrek secara tiba-tiba. Kan konsep inersia, kita brake, kereta tu tidak akan berhenti terus serta-merta tapi dia akan lajak ke depan. Okey, tu kena ada jarak supaya kita tak terlanggar kereta di hadapan. Okey, ni pasal lori pula. Muatan berat di belakang lori perlu diikat supaya muatan tidak terhumban ke hadapan apabila lori berhenti secara mengejut. Kan, dalam keadaan bergerak, so maksudnya muatan pun sama dalam keadaan bergerak. Bila lori berhenti mengejut, muatan pun akan bergerak lagi ke depan. Nanti dia menghentam orang dekat depan tu kan, pemandu dekat depan. Okey, jadi dia kena ikat lah. Ikat pada lori di belakang tu. Dia tak terhumban ke hadapan. Okey, lori tangki minyak pula dibahagikan kepada beberapa bahagian. Nampak ni, contoh ni ada 3 bahagian. Ni tangki minyak tapi dia ada 3 bahagian. Tangki, maksudnya tangki yang berasingan. Tangki pertama, kedua, tangki ketiga. Okey, dia kata sebab apa? Okey, supaya jisim minyak dapat dibahagikan kepada jisim yang lebih kecil. Jisim dia lebih kecil. Jisim lebih kecil mempunyai inersia yang lebih kecil. Jadi maksudnya kesan inersia tu akan kurang lah. Contoh kalau lori tu berlanggar kan. Berlanggar, nanti muatan tu macam muatan lori balok tadi akan tergerak ke hadapan. Tapi kalau kita dah kurangkan dia punya jisim yang lebih kecil, maka kesan gerakan ke hadapan tu kurang.
Okey, seterusnya, semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek disebabkan inersia. Kan dia turun, dia tak terus berhenti tapi dia akan lajak ke depan. Oleh itu, landasan yang sangat panjang diperlukan untuk kapal terbang mendarat dengan selamat. So, landasannya kena panjang. Okey, itu saja untuk kali ini. Okey, kalau ikut sebenarnya kita pun dah selesai untuk bab 11 iaitu bab daya dan gerakan. Jadi, untuk menguji kefahaman kamu, kamu boleh scan atau kamu boleh klik pada link yang cikgu tulis. Cikgu akan tulis dalam YouTube description link untuk latihan pengukuhan kamu. Okey, jawablah soalan ni untuk menguji kefahaman kamu. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share dan follow TikTok. Okey, jumpa lagi. Bye.